Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudari Sandy dan seterusnya rakan-rakan dan sahabat saya di meja bercadang dan juga rakan-rakan saya di meja pembangkang. Walaupun kita tidak sehaluan, tapi dalam kita mencari apakah sebenarnya pendidikan formal merupakan penentu kejayaan ataupun tidak. Saya yakin pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami selaku meja pencadang hari ini bercadang untuk memperdebatkan satu perkara yang mana adalah untuk generasi yang akan datang dan juga penentu sama ada pendidikan formal ini adalah menjadi faktor penentu kejayaan ataupun tidak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya rasa semua orang yakin dan juga sedar pendidikan formal ini di Malaysia terutamanya merujuk kepada sebagai contoh peperiksaan ataupun pendidikan yang telah kita jalan sepanjang daripada umur tadika sehinggalah ke peringkat menengah dan seterusnya universiti. Dan saya yakin di hadapan saya ini sudah pun menjalani peperiksaan seperti UPSR, PMR dan juga SPM. Dan kalaulah pada satu ketika dahulu, mungkin ada di zaman-zaman tuan-tuan dan puan-puan menduduki SRP jika sempat pada tahun 1960-an dan ke atas. Dan pada hari ini kita telah tukar kepada sistem sijil penilaian menengah SPM sejak tahun 1990 sehinggalah pada kini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apakah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka bila anda mesti tertanya-tanya kenapa pendidikan formal ini merupakan penentu kejayaan. Marilah kita berbalik kepada realiti di Malaysia. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan formal ini merupakan antara rujukan utama pihak-pihak majikan yang ada di Malaysia ini untuk memastikan kita ini dapat kerja ataupun tidak. Malah kita juga akan dilihat sama ada berkemahiran ataupun tidak dalam menentukan kejayaan seseorang. Sebagai contoh, di bangunan Telekom Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah mudah untuk kita masuk untuk bekerja sebagai seorang staf ataupun seorang pegawai di Menara Telekom ini. Andai kata saya yakin kalau anda cuma berbekalkan SPM ataupun PMR, kerana pada hari ini telah ada satu standard yang diletakkan oleh pihak seperti pihak-pihak tertentu di Menara Telekom ini untuk memastikan anda ataupun kita ini kalau ingin menjawat jawatan di sini perlu untuk memenuhi ciri-ciri dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak majikan di Menara Telekom ini. Saya fikir itu semua telah pun jelas. Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin anda juga bertanggungjawab dalam menentukan kejayaan anak-anak dengan menghantar mereka ke sekolah sejak bermula awal umur 4 tahun sehingga mendapat pendidikan. Dan pada hari ini kita yakin dan pasti setiap anda yang ada di hadapan mata saya ini mahukan anak-anak anda paling tidak akan melanjutkan di kolej-kolej swasta ataupun di universiti-universiti, terutamanya universiti-universiti yang ada di Malaysia, hanyalah untuk melihat kejayaan anak-anak anda dalam memperolehi diploma, sijil, master dan juga sebagainya. Ini kerana apa tuan dan puan-puan? Kerana kita yakin bahawa anda tidak mahu anak-anak kita semua ni ketinggalan berbanding dengan mereka-mereka yang seangkatan. Dan kerana apa? Kerana anda terdetik dalam hati anda untuk melihat anak-anak kita ini berjaya, tidak seperti zaman dahulu yang mungkin boleh kita takrifkan sebagai susah kerana tidak ada pendidikan formal yang begitu baik. Dan pada hari ini juga tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin naluri seorang bapa pada hari ini pasti akan tersentuh andai anak-anak kita ini tidak ada mempunyai pendidikan formal. Dan pada hari ini selupa untuk saya kenalkan pada anda bahawa sesungguhnya hari ini kita juga tidak pernah menafikan sekolah agama rakyat, iaitu SAR, yang juga ditaji bawah kerajaan dan ia boleh ditakdirkan sebagai pendidikan formal yang diberikan khusus untuk anak-anak kita agar kita tidak pernah terleka dek kerana walaupun kita ni dalam peringkat moden, tapi agama tidak pernah untuk kita lupakan. Sebab itulah pada hari ini pendidikan formal ini kami rujuk kepada sekolah rendah, sekolah agama rakyat
dan juga sekolah menengah seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu orang panggil Menara Gading, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah tuan-tuan, dalam menentukan kejayaan pada hari ini, saya rasa kepentingan untuk mendapatkan walaupun sekeping sijil mahupun diploma akan menjadi penentu kejayaan kepada anak-anak kita, mahupun anda, apatah lagi yang untuk naik pangkat ke jawatan yang lebih tinggi. Kerana inilah kriteria yang akan diperlukan oleh pihak-pihak majikan khas untuk memastikan bahawa kejayaan itu setaraf dengan pendidikan yang kita terima. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hebat. Fahmi ya, selalu hebat. Allah berkatu. Terima kasih pengacara majlis, rakan-rakan pencadang dan juga rakan seangkatan dengan saya yang membangkang cadangan yang dikemukakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sebelum kita meneruskan perbahasan, kita mesti faham apa itu pendidikan formal. Pendidikan formal ini mempunyai 3 kriteria. Pertama, ia mempunyai sukatan pelajaran yang telah diluluskan. Kedua, di akhir pembelajaran, mereka yang mengikuti pelajaran formal ini, pendidikan formal ini akan diberi sijil. Dan ketiga, mereka yang mengajar atau guru-guru yang mengajar ini terdiri dari mereka yang telah ditauliahkan. Itu adalah pendidikan formal. Sementara pendidikan formal ialah mereka tidak mempunyai sukatan, ataupun mungkin ada ataupun tidak ada sukatan yang diluluskan. Kedua, di akhir pembelajaran, kebiasaannya mereka ini tidak diberikan apa-apa sijil. Yang ketiga, guru yang mengajar ini kemungkinan guru yang mempunyai tauliah ataupun mereka yang tidak mempunyai tauliah, tetapi mereka mempunyai pengalaman untuk mengajar bidang-bidang yang tertentu. Tuan-tuan, puan-puan dan puan, walau apapun jenis pendidikan, sama formal ataupun tidak formal, tujuan utama ialah penyebaran ilmu. Jadi kedua-dua jenis pendidikan itu tujuannya ialah untuk menyampaikan ilmu dan menerima ilmu. Saya sebagai pencadang pertama memang bersetuju. Saya sebagai pembangkang pertama memang bersetuju bahawa ilmu itu penting. Untuk menjadi seorang tukang masak pun, kita perlu, untuk menjadi seorang tukang masak yang berjaya, kita perlu mencari ilmu. Kita kena mencari ilmu bagaimana untuk mengenali bahan masakan yang baik, bahan masakan yang bermutu, bahan masakan yang boleh menaikkan selera penggemar makanan tersebut. Tanpa ilmu itu, tidak mungkin kita akan berjaya menjadi seorang tukang masak yang berkaliber. Walau apapun, saya tidak bersetuju apa yang dikatakan bahawa pendidikan formal merupakan penentu. Jadi, saya tidak setuju. Kami tidak setuju bahawa pendidikan formal itu sebagai penentu, sebab banyak lagi faktor-faktor yang boleh membawa kepada kejayaan. Sudah pasti antara faktor yang paling utama ialah sikap. Keazaman, sikap dan keazaman untuk berjaya. Itu merupakan faktor yang penting untuk mencapai kejayaan. Kenapa kami berkata demikian? Kalau kita lihat di sekeliling kita, kita dapati ramai orang yang tidak mempunyai pendidikan formal tetapi telah berjaya dalam bidang-bidang yang mereka ikuti. Kita melihat seorang daripada ahli kita, iaitu Syahabuddin Jalil. Beliau merupakan seorang yang sangat terkenal dalam bidang kursus memborong di China. Beliau tidak mempunyai sebarang pendidikan formal di dalam bidang perniagaan. Sebaliknya, beliau belajar daripada bawah. Beliau pergi merantau ke berbagai negara. Sewaktu berumur 18 tahun, beliau telah mula merantau ke Rusia, merantau ke Eropah, merantau ke New Zealand dan sebagainya. Tujuannya untuk mencari ilmu bagaimana untuk berniaga.
Kini Syahabuddin dikenali sebagai salah seorang yang paling berjaya dalam bidang ini. Setakat ini telah hampir 200 usahawan-usahawan yang telah dididiknya untuk menjadi seorang pemborong. Dan 40 orang di antara mereka ini telah berjaya menjadi usahawan pemborong secara besar-besaran. Ini disebabkan kegigihannya, bukan disebabkan pendidikan formal yang membuatkan beliau berjaya di dalam bidang yang diceburinya. Begitu juga tokoh kedua, Syed Mokhtar Buhari. Kalau kita baca dalam surat khabar dua minggu lepas, beliau diletakkan sebagai orang yang kelima terkaya di Malaysia dengan kekayaan sebanyak 10 bilion ringgit. Beliau juga tidak pergi ke mana-mana menara gading. Sebaliknya, beliau berjaya disebabkan kegigihan beliau untuk belajar secara tidak rasmi. Kegigihan beliau untuk mencapai kejayaan telah membuatkan beliau berusaha memulakan perniagaan dari peringkat kecil-kecilan, daripada mula berniaga lembu hingga sekarang telah menjadi seorang bilioner yang sangat terkenal di Malaysia. Beliau terlibat dalam perniagaan daripada beras yang kita, nasi yang kita makan setiap hari, dan juga dengan melibatkan diri dalam pengendalian lapangan terbang Senai, pelabuhan Tanjung Pelepas dan sebagainya. Beliau tidak mempunyai pendidikan formal untuk di dalam bidang perniagaan. Ini membuktikan bahawa tidak perlu pendidikan formal untuk beliau berjaya di dalam bidang yang beliau ceburi. Tokoh ketiga ialah Abu Ya Asy'ari Muhammad. Beliau merupakan seorang yang hanya berpendidikan darjah 6 sekolah Melayu, 4 senawi, itu saja pendidikannya. Tetapi beliau dicemuri oleh banyak pihak, hatta kerajaan pun mencemurinya. Beliau berjaya mengumpul rakan-rakannya, mengumpul ahli-ahlinya, pengikut-pengikutnya untuk menjadi suatu tenaga penggerak yang sangat diguruni. Mereka tanpa pendidikan formal berjaya menubuhkan berbagai-bagai macam perniagaan. Walaupun Al-Arkam, pimpinan Ustaz Asy'ari ini telah dibubarkan, telah diharamkan, dan beliau telah di-ISA kan, tetapi kerana kebijaksanaan beliau akur dengan pemburuan tersebut. Tapi beliau bijak menubuhkan sebuah syarikat lain, buah entiti Rufaka. Begitu juga Rufaka telah diharamkan, beliau telah menubuhkan Global Ikhwan. Dan sekarang kalau kita lihat, dia bukan saja bergerak di negara ini, tetapi dah lama sangat ni. Lanjutkan. Dah hampir 8 minit ni. Tetapi juga terlibat di dalam perniagaan di luar negara. Ini membuktikan bahawa tanpa pendidikan formal kita masih lagi boleh berjaya. Itulah antara tokoh-tokoh yang telah menunjukkan sikap bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan tanpa memerlukan pendidikan formal. Terima kasih. Terima kasih. Bertajuk dan juga rakan-rakan di sebelah yang dihormati di sebelah pihak pencadang pembangkang, dengan debat bertajuk pendidikan formal merupakan penentu kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengulangi kembali, apakah sebenarnya pendidikan formal? Dan saya yakin rakan-rakan saya di sebelah pihak pembangkang lahir daripada pendidikan formal, tidak dapat dinafikan, dan mereka merupakan harus berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana mereka bukan lahir daripada yang bukan pendidikan formal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan formal, saya ulangi kembali, adalah daripada pihak rendah sehingga menengah dan juga di pihak universiti. Malah banyak pendidikan formal dalam melahirkan graduan dalam bidang profesional.
dalam perguruan, kejuruteraan, kedoktoran yang kita hormati mereka yang lahir pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memberitahu kenapa pendidikan formal merupakan penentu kejayaan. Kita lihat pada hari ini, kalau kita sakit tuan-tuan, kita pergi jumpa pihak doktor. Doktor adalah lahir daripada pendidikan formal. Itu merupakan satu kejayaan. Apabila kita dapat melahirkan orang-orang seperti ini, maka mereka telah mencipta, merawat dan berbagai kaedah untuk pembangunan insan manusia. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana pendidikan formal merupakan penentu kejayaan, iaitu membentuk satu kepribadian manusia itu sendiri. Kita lihat di pihak kerajaan yang ada sekarang, pihak yang memerintah, sama ada di pihak persekutuan atau negeri, yang memegang tampuk pemerintahan adalah lahir daripada pendidikan formal. Tugas mereka adalah untuk membangunkan negara ini dengan begitu sempurna. Mereka ada tanggungjawab daripada pendidikan mereka itu, sama ada dari segi kebolehan mereka dalam kedoktoran, kejuruteraan dan bidang pengurusan. Maka kita tidak dapat nafikan pendidikan formal yang mereka ada pada hari ini telah membangunkan negara atau negeri, dan kita merasai nikmat daripada kejayaan mereka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melahirkan insan manusia daripada pendidikan formal ini untuk kita mengembangkan, untuk kita mengembangkan kebolehan kita berhubung dengan masyarakat luar negara. Kalau kita lihat pendidikan formal menentu kejayaan sesebuah negara itu berkenaan dengan hubungan dua hala dengan kerajaan-kerajaan yang ada di luar daripada negara kita. Tanpa pendidikan formal ini, maka negara kita tidak akan dihormati. Masyarakat negara kita atau pemimpin yang berhadapan dengan pemimpin dunia tidak akan dihormati kerana mereka tidak mempunyai asas kebolehan dari segi pendidikan formal. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kalau kita lihat bagaimana dengan pendidikan formal ini insan masyarakat daripada pihak pemimpin, masyarakat dan juga pelajar-pelajar yang lahir dapat menguasai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan inilah maka kita dapat mewujudkan satu masyarakat yang berilmu, berpengetahuan dengan sistematik. Maka dengan itu sesebuah negara itu dapat membangun dengan begitu sempurna, dapat membangunkan segala sumber yang ada di dalam negara itu adalah hasil daripada pendidikan formal yang dilahirkan di sekolah, yang diwujudkan oleh pihak kerajaan, yang lahir daripada pendidikan-pendidikan yang diwujud daripada peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi. Begitu juga kalau kita lihat jenjang yang seterusnya, memiliki peribadian yang mantap, mempunyai modal insan yang baik. Kerana ini manusia merupakan satu aset yang sangat penting dalam pembangunan modal insan. Dengan sistem pendidikan yang dilahirkan, yang diberikan oleh orang-orang yang berpendidikan ini, maka modul-modul pendidikan inilah yang membentuk daripada generasi yang baru lahir hinggalah generasi untuk pembangunan negara. Maka dengan itu dia memiliki satu masyarakat yang bersatu padu untuk membangunkan negara kita. Oleh itu, dengan itu jelaslah kita bahawa di pihak pencadang pendidikan formal merupakan penentu kejayaan kita. Tanpa pendidikan formal, maka masyarakat, negara akan mundur dan tidak akan berkembang sebagaimana yang dikehendaki di dalam sesebuah negara itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Nasri, pencadang kedua. Selamat petang kepada semua. Saya merupakan terima kasih kepada barisan hakim, panel hakim, barisan pembangkang dan juga rakan saya daripada barisan pencadang. Barisan saya rakan saya daripada pembangkang. Kalau pencadang yang kedua tadi mengatakan bahawa pendidikan formal dapat melahirkan ilmuwan, saya sama sekali tidak bersetuju. Kami daripada pihak pembangkang sama sekali tidak bersetuju.
Kerana kita tengoklah contoh-contoh di sekeliling kita. Adakah saudara kenal Ustaz Azhar Idrus? Merupakan ikon remaja pada masa sekarang ini, ikon masyarakat Islam pada masa sekarang ini. Saya dengar. Beliau dapat ilmu, seorang yang mempunyai kehebatan, dan bukan hanya sahaja dari segi ilmu tapi juga segi auranya, menyebabkan di mana sahaja beliau pergi, berapa ramai golongan muda dan golongan tua akan pergi untuk mendengar ilmu yang akan diberikan oleh beliau. Beliau mendapat ilmu Islam ini bukan daripada sistem pendidikan formal. Beliau bukan pergi belajar di pondok maupun pergi belajar di institusi pendidikan tinggi untuk mendapatkan ilmu Islam. Beliau hanya membaca dan menghadap guru-guru di surau-surau untuk mendapatkan ilmu. Itulah bagaimana kebolehan beliau mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan bahawa pendidikan formal tidak semestinya untuk boleh melahirkan seorang yang mempunyai ilmu yang hebat. Begitu juga tuan-tuan, tengok Tan Sri Loh Bong Siu. Tan Sri Loh Bong Siu merupakan seorang yang tidak boleh membaca dan miskin. Tetapi disebabkan selepas itu beliau mempunyai satu keazaman yang kuat ini mengubah kehidupan keluarga beliau. Beliau mampu melahirkan, beliau mampu menjadi seorang jutawan yang dikenali di negara kita. Dan kita lihat pada masa dahulu bila motor Honda tu kita tulis Bonsiu Honda, sehinggalah orang ingatkan Honda itu adalah Bonsiu. Begitulah hebatnya beliau mampu melahirkan, beliau menjadi seorang usahawan yang sangat berjaya pada masa tersebut. Begitu juga kita melihat Tan Sri P. Ramlee juga tidak mempendidikan yang tinggi, tapi Tan Sri P. Ramlee merupakan seorang yang sangat kreatif apabila ini membuat suatu filem yang filmnya sehingga kini tak ada satu pun filem Melayu di Malaysia ini yang mampu menandingi kehebatan filem pada zaman Tan Sri P. Ramlee. Itulah kehebatan yang ditunjukkan oleh Tan Sri P. Ramlee, yang bukan juga dilahirkan oleh sistem pendidikan yang formal untuk menjadi seorang yang hebat dalam industri perfilman. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, begitu juga hujah pembangkang tadi mengatakan bahawa untuk pencadang tadi mengatakan bahawa tanpa pendidikan formal masyarakat akan mundur. Kami juga bagi pihak pembangkang sama sekali tidak bersetuju, kerana kekuatan untuk maju, sikap untuk menjadi seorang yang hebat daripada semasa pada hari ini daripada semasa ke semasa bukan dilahirkan oleh sistem pendidikan yang formal. Mungkin pencadang terlupa bahawa kedatangan beliau ke kelab pidato juga kerana beliau ingin meningkatkan mutu percakapan mereka di hadapan ramai, dan seterusnya dapat meningkatkan lagi kualiti hidup mereka dan mampu meyakinkan masyarakat dan mampu meningkatkan diri mereka di mata masyarakat. Tapi adakah beliau datang ke sistem pendidikan formal untuk meningkatkan kehebatan mereka bercakap di kalangan ramai? Sudah pasti saya yakin. Kedatangan ke sini merupakan bukan satu pendidikan yang formal. Sebab itu beliau datang. Kalaulah kita lahirkan dapat melahirkan seorang yang hebat berpidato dalam sistem pendidikan formal, sudah pasti kita dapat melihat di sana, di luar sana, ramai di antara mereka yang lahirkan di sekolah-sekolah yang lahir disebabkan oleh sistem pendidikan yang formal yang peta berpidato. Tetapi saudara Anwar Ibrahim pun bukan lahir daripada sistem pendidikan formal untuk menjadi pemidato yang hebat. Tengok bagaimana sejarah beliau untuk menjadi seorang pemidato yang hebat. Beliau bersama rakan-rakannya berlatih bersama sendiri, dan beliau berkata setiap kali beliau ke tandas, beliau akan bercakap di hadapan tandas dan melihat muka beliau semasa bercakap. Pada masa itu beliau akan daripada semasa ke semasa cuba meningkatkan lagi kemahiran berpidato dan cuba praktiskan bila bercakap di hadapan ramai. Begitulah kaedah yang dibuat untuk menjadi seorang pemidato yang hebat. Jadi saya rasa disebabkan hujah saya yang hebat ini, saya yakin pencadang akan bersetuju dengan saya pada kali ini. Saya yakin pencadang yang ketiga akan bersetuju dengan saya. Pendidikan formal sebenarnya tidak tentu kejayaan untuk menjadi seorang yang percaya dalam hidup mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak pembangkang
lagi saya hormati pihak penjaga. Sebenarnya idea saya cakap ni dah habis. Pasal tiga-tiga rakan saya sudah bercakap. Dah setuju dah. Jadi walau macam mana pun, saya berusaha dengan segala upaya saya untuk mempertahankan diri saya dan rakan-rakan saya di pihak pencadang. Pendidikan formal adalah penentu kepada kejayaan seseorang ataupun masyarakat dan negara. Sebab apa tadi? Pihak pembangkang yang pertama tadi mengatakan tanpa sijil, tanpa diploma seseorang itu boleh berjaya. Saya sangkal sama sekali. Kerana kalau seorang doktor pakar perubatan, dia tak ada sijil, tak ada diploma, ada ketentuan semua, pergi jumpa doktor tu. Tentu tidak. Betul tidak? Pergi. Doktor homeopati. Sekarang ini banyak doktor-doktor sekarang doktor palsu yang mendapat pendidikan yang tak formal seperti yang Saudara Nizam cakap dia tanpa sijil. Sebab itu apabila berlaku perkara begini, banyak diagnosis penyakit tidak bertepatan dengan pesakit. Dan mereka tidak punya sijil, tidak punya diploma, tidak punya ijazah. Macam mana majikan nak percaya? Dalam dunia hari ini, siapa yang tak ada sijil, siapa yang tak ada diploma dan siapa tak ada ijazah tidak akan dilayan. Setuju atau tidak? Ya. Tentu pihak pencadang dan pembangkang semua rakan-rakan kita bersetuju apa yang saya cakap ini. Kalau saya tak ada sijil, manakah saya boleh bekerja? Betul. Dan tentu saya akan mengganggu. Sekarang ini apabila ada diploma sijil PhD, doktor-doktor perubatan kita begitu dikenali di dunia. Contohnya pakar jantung, pakar sakit puan, pakar telinga, pakar hidung. Mereka berdasarkan pada pendidikan formal. Mereka mendapat pendidikan daripada pendidikan formal. Yang saya bangkang tadi, dia mengatakan contohnya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Syed Hussein Al-Bukhari, hanya segelintir. Sementara orang yang pendidikan formal berjuta-juta yang telah berjaya di bidang perniagaan, di bidang perubatan. Itu yang saya nak cakap. Yang berjaya di bidang tanpa sijil, tanpa diploma, pendidikan tak formal ini segelintir yang boleh disebut. Syed Mukhtar Al-Bukhari, Tan Sri P. Ramlee, itu saja, lain tak ada. Yang pendidikan formal kita kenal siapa Dr. Balon Singgende, pakar hidung. Mereka boleh mencipta hidung daripada hidung Nizam yang kemek kepada hidung yang panjang. Pakar hidung kita. Seluruh dunia kenal dengan dia. Kalau dia tanpa sijil dan diploma, dunia pun tak kenal siapa dia. Siapa dia pahlawan Singgende? Seorang pun tak kenal. Kerana dia tanpa pendidikan formal. Begitu juga sekarang ni kita lahirkan berbagai-bagai teknokrat. Yang negara kita sekarang ini begitu terkenal dengan kereta protonnya. Tanpa pendidikan formal, bolehkah Malaysia dijulang sebagai industri otomotif? Kerajaan mewujudkan IKM, UITM untuk melahirkan jurutera-jurutera ini. Tanpa pendidikan formal, masa mungkin kilang proton boleh diwujudkan? Mana mungkin boleh dapat orang-orang yang begitu arif bidangnya? Tentu jawapan tentu tidak. Oleh itu saya tidak setuju dengan pembangkang mengatakan pendidikan tak formal penentu kejayaan. Banyak bidang-bidang lain yang perlukan sijil, diploma, pendidikan formal maksud saya. Kalau tanpa tu, siapalah kita? Kalau saya pandai sekalipun, orang tak akan iktiraf. Pasal apa? Kita tak ada benda-benda ni semua. Dunia hari ini, walaupun kita tak pandai, kalau kita ada PhD, orang hormat kita. Kalau kita tak pandai, kita ada PhD bohong kita kan. Ada orang iktiraf kita pasal kita ada PhD. Kalau Nizam kata, dia ada kemahiran, dia minta kerja. Saya ada PhD, dia minta kerja, tak ada PhD. Tapi yang dapat adalah saya walaupun saya tak pandai. Sebab itu, pendidikan formal amatlah penting dalam sesebuah negara untuk melahirkan insan yang pakar di bidangnya. Makna pendidikan formal sebagai bukti kita ni belajar di sebuah institusi. Tanpa pendidikan formal kita tak ada bukti. Dalam mahkamah pun perlukan bukti.
contohnya pakar forensik, kalau salah satu berlaku kematian, sebab kematian, dia nak panggil saudara yang tak ada diploma, tak ada sigil, dia tentu dia nak panggil. Dia panggil orang yang diiktiraf, yang ada diploma, sigil. Bermaksud orang yang pendidikan formal adalah penentu kejayaan. Sekian, terima kasih. Walaupun kata Selamat petang dan selamat sejahtera diucapkan kepada barisan pencadang dan juga rakan-rakan pembangkang. Kita hari ini memperdebatkan tajuk pendidikan formal adalah penentu kejayaan. Berbanding rakan-rakan saya ingin menyatakan saya setuju dengan pendapat pencadang pertama bahawa kejayaan akademik adalah penentu kejayaan. baik, berbeloklah. Betul. Dia nak Sedikit saja betul. Tahukah tuan-tuan, hadis Nabi ada menyebut 9/10 daripada kekayaan adalah daripada bidang perniagaan. Betul juga. Jadi 1/10 aja dari bidang pekerjaan. Kenapa kita perlu berebut-rebut untuk mengejar yang 1/10 tu? Apa guna 9/10 yang lagi yang lain tu? Siapa yang akan merebut peluang di dalam bidang perniagaan? Sekarang ni kita lihat bidang perniagaan. Kalau kita nak maju di dalam bidang perniagaan, kita tak perlukan pendidikan formal. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan kegigihan, usaha keras, semangat juang. Apa lagi? Bermacam-macam lagi usaha supaya kita boleh maju dalam bidang perniagaan. Kita juga perlukan pengalaman. Tanpa pengalaman, kita tidak boleh pergi jauh. Pengalaman saja yang mengajar kita bagaimana untuk berjaya. Dan jika tuan-tuan semua bersusah payah mengejar kejayaan akademik, ya silakan. Memang seperti yang kawan saya katakan, yang berjaya yang dalam bidang yang tidak formal segelintir, memang betul seperti yang Cik Wahab cakapkan, segelintir. Tetapi yang bekerja dengan yang segelintir itu berapa ribu? Berapa ribu orang yang bekerja dalam segelintir itu? Tak malukah tuan-tuan berpelajaran tinggi tetapi bekerja di bawah seorang yang tidak punya pelajaran? Jawab. Betul. Kedua, saya ingin jelaskan di sini bahawa apabila kita memupuk minda kita belajar, pergi sekolah, ambil periksa, dapat A, itu tujuan hidup kita. Kita jadi manusia yang macam mana? Kita jadi manusia yang baca buku. A lagi penting. A lagi penting daripada kehidupan di luar. Kehidupan luar tidak menentukan awak A. Awak 8A, awak 10A, awak 20A, awak akan jadi CEO. Cuba tanya CEO tuan-tuan sekarang ni, berapa A dia dapat dulu? 1A je. Bukan itu penentu kejayaan dia pada masa ni. Mungkin ada benda-benda lain yang tidak formal seperti yang terangkan oleh kawan-kawan saya. Itu yang telah membawa mereka ke arah kejayaan pada hari ini. Sila kaji. Bukan orang yang nerd membaca buku saja yang berjaya sekarang ni. Saya rasa tidak mungkin. Saya boleh bagi contoh kawan saya yang sekarang ni bekerja sebagai CEO, tetapi pada masa kolej saya rasa keputusan perbesaan saya lebih tinggi daripada dia. Jadi tuan-tuan, fikir-fikirlah. Pendidikan formal bukan penentu kejayaan. Mungkin dapat membantu sedikit saja. Kembali pada Pengacara majlis, rakan-rakan, pihak pembangkang dan juga hadirin yang dihormati sekalian. Selagi-lagi saya ingin tegaskan bahawa kita tidak menafikan pentingnya ilmu. Tidak sekali pihak kami menafikan kepentingan ilmu. Apa yang kami tidak bersetujui ialah kita menetapkan bahawa pendidikan formal penentu kejayaan. Sesungguhnya
banyak lagi faktor-faktor yang boleh menjadi penentu kepada kejayaan. Kita tak menafikan pendidikan formal. Kita cuma tidak bersetuju ianya menjadi faktor menjadikan penentu pada kejayaan. Seperti mana telah kami nyatakan tadi, kami tegaskan tadi bahawa faktor lain seperti sikap memainkan peranan yang amat penting untuk sebagai penentu kejayaan. Walaupun kita mempunyai pendidikan formal, tetapi kita mempunyai sikap yang negatif, sikap yang suka bertangguh-tangguh membuat kerja, sikap yang tidak rajin bekerja, sikap yang malas umpamanya, ini tidak akan membantu kita untuk mencapai kejayaan. Jadi sudah pasti pendidikan formal bukan penentu kepada kejayaan. Kemudian kita perlu tahu apa itu kejayaan. Ada kejayaan itu kita menjawat jawatan yang tinggi. Itu bukan kejayaan. Itu ada kejayaan peribadi. Tapi apa yang kita lebih pentingkan, kejayaan kita untuk mencipta ruang-ruang untuk orang-orang lain. Seperti mana yang saudara kita katakan tadi, kita mempunyai mereka yang tidak pendidikan formal, tetapi menjadi majikan untuk ribuan pekerja-pekerja. Tengok bagaimana Bung Siu yang sinonim dengan Honda. Berapa ribu pekerja-pekerja yang bekerja dengan syarikat Bung Siu yang tidak mempunyai pendidikan formal. Begitu juga dengan Syed Mokhtar Bahari. Dari pembacaan saya, terdapat 50,000 orang yang bekerja di dalam syarikat-syarikat atau anak-anak syarikat kepunyaannya. Jadi kejayaan mereka ialah berkongsi peluang-peluang ini dengan orang lain. Kalau setakat kejayaan peribadi, itu bukanlah satu kejayaan yang mutlak. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahawa kami masih berpegang bahawa pendidikan formal bukan penentu kepada kejayaan. Sekian, terima kasih. Okey. Baiklah, terima kasih Encik Nizam. Hari ini kita telah pun habis untuk perdebatan yang menemukan sama ada penentu ataupun tidak tentang pendidikan formal. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di sepanjang perdebatan, saya yakin anda telah dengar 3 orang tokoh yang saya boleh takrifkan sebagai mereka yang berjaya tanpa pendidikan formal, iaitu Tan Sri Bukhari dan Bun Siu dan juga Tan Sri P. Ramlee. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya ajak anda melihat pada satu perspektif yang berbeza. Hari ini apabila ada satu persoalan yang dilontarkan kepada kita mengenai Tan Sri Bukhari yang telah pun mengumpah hampir 50,000, bak kata Cik Nizam, yang mana di bawah mereka itu ada 50,000 orang yang mendapat pendidikan formal. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau tidak sedar pada hari ini kerana 50 orang ini yang belajar secara formal inilah yang menyebabkan Tan Sri Bukhari akhirnya berjaya. Disebabkan kerana apa? Kerana intelektual mereka, ilmu yang mereka hadapi itu yang akhirnya memangkinkan Tan Sri Bukhari untuk mendapat kekayaan top 10 dalam Malaysia ini. Kalau tanpa 50,000 orang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin Tan Sri Bukhari tidak akan dapat, walaupun untuk mendapatkan jutawan. Kerana apa? Kerana pekerjanya yang berdisiplin dan juga sebagainya yang telah dipupuk melalui sistem pendidikan formal. Dan yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin semua-semua sedar, hari ini Tan Sri Bukhari ada satu yayasan yang mana membolehkan anak-anak generasi muda ini untuk melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Maknanya apa? Maknanya pendidikan formal pada hari ini Tan Sri Bukhari juga bersetuju yang mengatakan bahawa kita perlu pendidikan formal untuk sebagai penentu kejayaan. Kalau takkanlah beliau nak buka yayasan. Dan keduanya, tuan dan puan, Tan Bung Siu. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, anda perlu melihat selidik sedikit tentang Tan Bung Siu ni. Tan Bung Siu ini ada 4 orang anak. Dan 4 orang anak ini telah dihantarkan ke luar negara untuk menyambung pelajaran. Kenapa? Kalaulah benar Tan Bung Siu ini boleh melihat kejayaan dan juga kekayaannya, saya fikir mungkin anak-anak beliau tidak pun diberikan pendidikan sampai ke luar negara. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pendidikan formal kita adalah penentu kejayaan. Kerana beliau tahu, kalau anak-anak beliau tidak ada pendidikan formal,
pasti akan berlaku kesusahan sebagaimana beliau ingin memulakan perniagaan suatu ketika dahulu. Dan yang ketiganya, pada hari ini saya suka untuk melihat pada Tan Sri P. Ramlee. Hari ini saya yakin pada zaman-zaman tuan-tuan dan puan-puan, malah zaman saya yang melihat tentang Tan Sri P. Ramlee ini, kita pasti pernah melihat Pendekar Bujang Lapuk, di mana ada satu scene dalam babaknya, dia cakap alif, ba, ta. Ni huruf apa? Ni huruf M. Orang-orang tua di situ menggelakkan P. Ramlee kerana tidak tahu tentang apa itu pendidikan. Ini menunjukkan apa? Tan Sri P. Ramlee sendiri bersetuju di dalam filmnya kita memerlukan pendidikan walaupun mim waw alif mim nun waw sarkas yang dipanggilkan walaupun buta huruf, akhirnya pendidikan itu perlu walaupun yang ada di dalam sarkas yang mereka katakan itu adalah orang-orang tua. Menunjukkan Tan Sri P. Ramlee pun sedar yang hari ini kita juga boleh ataupun perlu untuk melihat tentang pendidikan formal. Dan Tan Sri P. Ramlee juga banyak menyelitkan unsur-unsur sebagai contohnya, kalau tak silap saya, filem Keluarga 69 yang menunjukkan bahawa hari-hari cikgu tidur, hari-hari cikgu tidur, yang mana di situ menunjukkan bahawa murid-murid sekolah juga diajar oleh P. Ramlee untuk tentang pendidikan formal. Adakah itu masih menafikan bahawa pendidikan formal ini merupakan penentu kejayaan ataupun tidak? Dan saya yakin walaupun kita berdebat sebegini rupa, sebenarnya kedua-duanya juga pasti boleh mengatakan bahawa ada kalanya memang kemahiran itu penting dan ada kalanya pendidikan formal ini tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Cuma pada hari ini kerajaan lebih mahukan kita ada satu sekeping diploma ataupun ijazah semata-mata untuk membolehkan kita bersaing untuk masuk ke dalam syarikat-syarikat yang besar dan seterusnya menjamin masa depan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Encik Fahmi ya. Wah, banyak